Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razuqna ilman nafi'a, ya Allah Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrah fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa asy-syaitan an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Sadaqallahul azim. Maka tatkala mereka, yakni Musa AS dan Yusha' bin Nun, sampai di pertemuan dua buah lautan itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa AS kepada muridnya, yakni Yusha' bin Nun, bawalah kemari makan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih kerana perjalanan kita ini. Muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa, yakni menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari sebenarnya. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat yang ke-61, 62, 63 dan 64. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita bertemu dalam siri live Facebook. Kita sambung tafsir surah Al-Kahfi daripada ayat 61 dan hingga ayat 64. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang semalam, yang 2 hari lepas, kita ada cerita tentang kisah permulaan bagi pertemuan, bagi kisah antara dua orang. Yang pertama adalah Nabi Musa AS dan satu lagi adalah Khidir AS. Kita dah cerita sebuah banyak, serba sedikit berkenaan dengan bagaimana Nabi Musa AS bercakap di hadapan kaum Bani Israel, bahawasanya dia menyatakan bahawasanya tidak ada orang yang lebih alim kecuali dia. Rupa-rupanya tindakan itu menyebabkan Allah Ta'ala telah marah, menyebabkan Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Musa AS di sana ada orang yang lebih pandai daripada Nabi Musa AS, iaitu Khidir AS. Dan Allah Ta'ala bagi tahulah bahawasanya kalau nak jumpa dia, kena pergi di satu tempat namanya Majma'ul Bahrain, iaitu pertemuan di antara dua laut. Di antara dua laut tu, dua tempat tu, dua laut tu, kat situlah adanya Khidir AS. Jadi Nabi Musa AS pun dia pergi. Dia pergi tu bersama dengan muridnya. Ada riwayat kata hambanya, kan? Tapi yang paling tepatlah murid lah, bukan hamba. Sebab orang itu adalah Nabi, Yusha' bin Nun, salah seorang Nabi di kalangan Bani Israel juga. Jadi mana mungkin Nabi itu adalah hamba. Jadi dia pun bersama dengan Yusha' bin Nun berjalan menuju dekat Majma'ul Bahrain. Dan Nabi Musa AS dia bagi tahu kepada hamba dia, dia kata, la abrah hatta ablugha Majma'al Bahrain
au umdi huqba. Dia kata, Nabi Musa AS kata, kok mana pun aku akan sampai juga, aku nak pergi juga ke Majma'ul Bahrain. Kalau sekiranya tak jumpa, aku akan jalan walaupun makan masa bertahun-tahun sekalipun. Kesungguhan Nabi Musa AS dalam menuntut ilmu sampai ke tahap itulah. Cuma hari tu kita ada sebut, ada kawan dibangkitkan dalam soalan tu berkenaan dengan Nabi Musa AS ni hidup ataupun mati kan. Nabi Khidir AS ni dah mati ke ataupun masih lagi hidup. Ana masa tu tak tahu, rupanya ada perbincangan besar dalam Facebook. Masa tu Ana tak baca lagi lah. Lepas keesokan tu, pagi esok tu baru Ana tahu ada orang duk bincang tentang Khidir AS ni dah mati ataupun masih hidup. Kan dia bermula daripada satu khabarnya lah, Anda pun tak baca lebih mendalam daripada Dr. Kamilin Jamilin. Dia yang asalnya katanya tulis satu artikel, Anda tak baca artikel tu. Dia menyatakan bahawasanya ada orang duk sebar-sebar lah. Orang kononnya mendakwa Nabi Khidir AS itu masih hidup itu sebenarnya mitos. Dia kata kalimah mitos. Dan anda tengok komen tu dalam Facebook Ustaz Zamihan dalam Facebook dia lah. Tuan saya, rupa-rupanya situ perbincangan dia. Baru tahu rupanya orang duk bertembung kat dalam Facebook berkenaan dengan isu Khidir AS ni dah hidup, dah mati ataupun masih hidup lagi kan. Mungkin anda akan cerita jugalah dalam perbincangan kita pada malam ni, sebab ayat ni pun ada kaitan dengan perbincangan itu. Mungkin dekat dengan nanti anda cuba kod beberapa kitab. Antaranya anda akan cuba kod kitab yang ditulis oleh Thohir Ibn Ashur. InsyaAllah anda akan juga kitab tu. Yang keduanya anda akan kod daripada kitab Adwa'ul Bayan Asy-Syanqiti. Dan yang ketiganya anda akan cuba kod kitab kontemporari iaitu Yusuf Al-Qaradawi, insyaAllah. Anda akan cuba kod lah, nanti kita akan kupas panjang lebar lepas ni, insyaAllah. Jadi pendek ceritanya daripada apa yang kita dah kupas lepas berkenaan dengan Khidir AS bersama dengan Yusha' bin Nun mencari Nabi Musa AS bersama dengan Yusha' bin Nun mencari Nabi Khidir AS. Itu kita dah bincang dalam perbincangan kita yang lepas. Pada malam ni insyaAllah kita masuk ayat 61 hingga ayat 64. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan ketika mana kedua-dua itu berjalan-jalan sampai dekat Majma'ul Bahrain. Bila mereka sampai kat Majma'ul Bahrain itu, mereka tak tahu itulah yang dikatakan Majma'ul Bahrain. Tak tahu. Diorang jalan-jalan untuk mencari Nabi Khidir AS yang Allah Ta'ala telah memberi isyarat. Dan sebenarnya yang kita boleh tahu bahawasanya Majma'ul Bahrain itu adalah tempat Khidir AS itu tak ada dalam Al-Quran. Itu ada dalam kitab hadis. Itu dalam Sahih Al-Bukhari. Sebab cerita tentang dia bercakap, Nabi Musa AS cakap depan Bani Israel. Lepas tu Allah Ta'ala kata ada orang lebih pandai namanya Khidir AS. Lepas tu kau pergilah dekat tempat Majma'ul Bahrain, bawa ikan. Itu tu semua tu tidak diceritakan dalam Quran, tetapi diceritakan di dalam hadis Nabi SAW. Cuma Al-Quran bagi tahu dia orang ni berjalan sampai ke Majma'ul Bahrain. Jadi kita nampaklah macam mana Al-Hadis itu sebenarnya menjelaskan apa yang diceritakan dalam Al-Quran lah. Jadi Quran tu dah cerita dah, cuba kita tak tahu macam mana jalan cerita tu. Hadis tu menjelaskan jalan cerita kisah Nabi Musa AS berjalan mencari Khidir AS. Jadi cerita je, kedua-dua itu dia berjalan. Dan bila berjalan-jalan sampai dekat Majma'ul Bahrain. Sampai kat situ. Masa sampai kat situ tu mereka tak tahu pun di situlah Majma'ul Bahrain. Situlah tempat Nabi Khidir AS. Dia orang tak tahu. Jadi Allah Ta'ala kata nasiyahu tahuma. Jadi kedua-dua itu telah terleka berkenaan dengan ikan yang dibawa. Kan? Jadi dia terleka dengan ikan tu. Kalau kita tengok dalam riwayat hadis, dikatakan mereka tidur kat situ dan mereka telah meletakkan kepala mereka di satu batu dan menyebabkan tertidur. Kedua-duanya tertidur. Dalam riwayat-riwayat Al-Isra, dalam beberapa riwayat termasuk riwayat Al-Israiliyat menyatakan bahawasanya Nabi Musa AS tidur, si Yusha' bin Nun dia bangun untuk berwuduk. Masa dia berwuduk itu, air tu yang dia berwuduk tu telah menitik kena pada ikan yang dia orang bawa. Ikan tu sebenarnya ikan dah mati. Dalam riwayat Israiliyat juga dia menyatakan bahawasanya ikan itu telah dibubur garam. Macam kita peram ikan tu kan, kita ambil ikan, kita nak masak, sebelum kita masak kita bubur garam. Jadi katanya ikan tu dah mati. Lepas tu dah dibubur garam. Jadi semasa Yusha' bin Nun berwuduk, air wuduk tu telah menitik kena pada ikan tadi, menyebabkan ikan tu hidup. Bila ikan tu hidup, dia gelepar. Orang Kelantan panggil gelepar kan. Dia bergerak-gerak tu dalam bekas tu dan dia pun terkeluar daripada bekas itu dan dia masuk dalam laut itu. Jadi dalam kitab-kitab tafsir mengatakan di situ tu yang dikatakan sebagai Majma'ul Bahrain, dan di situlah yang dikatakan sebagai Ainul Hayat.
Ainul hayat, air yang kehidupan. Air yang hidup. Maksudnya, apa-apa pun makhluk yang duduk dekat situ, kalau mati dia jadi hidup. Kalau contohnya ikan mati, kena air laut, air tu menyebabkan ikan tu jadi hidup. Dia panggil Ainul hayat lah. Ada cerita, itu banyak dalam riwayat Al-Isra'iliyat sebenarnya. Yang kita tafsir banyak cerita-cerita macam tu. Jadi bila dikatakan Ainul hayat, yang dikatakan air kehidupan itu yang boleh menyebabkan orang hidup, di situlah dikatakan tempat Nabi Khidir AS. Kerana tempat kelebihan yang ada pada Khidir AS ni adalah dia ni Allah Ta'ala bagi keberkatan yang dengan sebab itulah sebarang tempat yang dia berada di situ maka akan hidup. Itulah yang orang kata namanya Khidir. Tu Khidir. Khidir ni daripada khadra'. Khadra' tu mana hijau. Hijau. Kenapa nama hijau sebenarnya dekat bawah ni perbincangan tu. Cuma saya sebut dulu Hijau ni antara yang ulama sebut, dia ni duduk kat mana pun kalau sekiranya daun kering, dia akan jadi hijau. Kalau tempat itu gersang, dia pergi duduk kat situ jadi subur. Jadi kalau daun tu, pokok tu dah nak mati, jadi hidup pokok tu, menghijau. Jadi disebabkan dia duduk kat mana pun, yang mati boleh jadi hidup. Macam contoh ikan mati kena air maka jadi hidup. Lepas tu dia duduk kat satu tempat, tempat tu gersang boleh jadi subur. Pokok-pokok yang dah banyak coklat dah bertukar jadi hijau. Disebabkan itulah dia dinamakan sebagai Khidir. Tu disebut dalam banyak kitab-kitab tafsir, terutama disebut oleh Tahir Ibn Ashur dalam kitab dia At-Tahrir wa Tanwir begitu. Tak apalah. Jadi nak cerita dulu gambaran ayat baru kita pergi di pendetailan satu persatu. Jadi bila mereka sampai dekat situ, Allah Taala kata nasiya hutahuma, mereka lupa ikan tadi Lupa ni dalam maksud Musa AS tidur, dan satu lagi si Yusha' bin Nun ni dia lupa dalam maksud bila ikan tu dah pergi, dia hasrat nak bagi tahu kepada Nabi Musa AS, tetapi dia tengok Nabi Musa AS masih tidur, dia letak dia kata tak apalah, kita bagi tahu selepas Nabi Musa AS bangun nanti bila kita nak sambung perjalanan. Rupa-rupanya bila dia orang bangun, Allah Ta'ala kata fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ikan itu telah menggunakan saluran dia masuk ke dalam laut, masuk laut lah. Jadi falamma jawaza, bila mereka bangun, mereka pun berjalan untuk nak cari majma'ul baharain tadilah. Walhal mereka dah sampai dah. Ini dah telajak lah ni. Jalan qala li fatahu, ketika itu Nabi Musa AS dia bagi tahu kepada Yusha' bin Nun. Kata dia atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Dia kata bukalah makanan tu, kita ni dah terlalu penat sebab dalam perjalanan kita yang begitu jauh ini menyebabkan kita penat. Kita dahaga, kita lapar, kita nak makan lah. Jadi bukalah makanan untuk kita makan ni. Masa tu barulah si Yusha' bin Nun dia kata ara'aita iz awaina ila sakhrah. Dia kata apa pandangan kamu wahai Musa AS ketika kita berlindung, tempat kita berehat tadi dekat satu batu yang kita letak kepala kita lena tadi tu. Fa inni nasitul huta, aku terlupa tentang ikan tu. Maksudnya aku terlupa nak bagi tahu pada kamu Musa AS yang ikan tu dah lari tadi. Aku terlupa bagi tu. Kita jalan dah jauh dah. Kan? Kalau kita buka dalam kitab tafsir dikatakan perjalanan itu dah masuk sehari penuh. Maksudnya kalau diorang bangun tu petang, jalan malam, pagi, petang. Petang yang hari kedua tu baru timbul cerita diorang lapar nak makan tu lah. Jadi dah sehari berjalan, jauh lah perjalanan itu Jadi baru dia teringat. Dia teringat. Dan kata Yusha' bin Nun wa ma ansani illa asyaitan an adhkurah. Dia kata tidaklah yang melupakan aku ini kecuali syaitan yang telah menyebabkan aku lupa nak memberitahu kepada kamu. Nanti kita akan detailkan perbincangan dia. Lalu Yusha' bin Nun pun bagi tahu. Dia kata satu aku lupa bagi tahu kamu, cuma masa aku tengok ikan tu dia hidup, lepas tu dia masuk dalam laut tu, dia masa lari tu kata Yusha' bin Nun, aku tengok wattakhadha sabilahu fil bahri ajaban. Masa dia masuk dalam laluan dia sampai ke laut itu dalam keadaan cukup ganjil, cukup pelik, kata Yusha' bin Nun. Lalu Nabi Musa AS pun terus kata zalika ma kunna nabghi, itulah tempat kita cari sebenarnya. Baru Musa AS bagi tahu kepada Yusha' bin Nun, itulah tempat sebenarnya kita duk cari, duk berjalan jauh ni lah tempat dia. Rupa-rupanya awal masa dia orang tolak itu, yang tahu Majma'ul Bahrain itu cerita pasal ikan tu yang dipesan Allah Ta'ala pada Nabi Musa sebagai tanda-tanda tempat Khidir itu, Nabi Musa tak bagi tahu kepada Yusha' bin Nun. Jadi Yusha' bin Nun ni tak tahu. Lalu Nabi Musa kata itulah tempat kita cari. Maka fartadda ala atharihim qasasa, maka mereka pun U-turn. Fartadda ni terjemah Melayu mudah-mudahannya U-turn.
Mereka U-turn mengikut jejak jalan itu untuk sampai dekat batu tadi. Itulah lebih kurang ayat yang kita nak bincang, ayat 61, 62, 63, 64 daripada surah Al-Kahfi berkait dengan pencarian Nabi Musa AS terhadap Khidir dalam isu untuk mencari ilmu. Gitu. Type. Itu lebih kurang. Yang kita cerita tu gambaran lebih kurang berkenaan dengan body ayat tu. Kita tengok tafsir. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata falamma balagha majma' bainahuma. Kata Allah Ta'ala falamma balagha majma'a bainihima, dan ketika mana kedua-dua mereka itu sampai. Balagha ni mana sampai tabligh, bisa dengar istilah tabligh. Tabligh balagha yuballighu balligh tablighan, menyampaikan. Jadi dia jalan-jalan dah sampai dekat majma' Bahrain tu. Di antara dua laut itu sampai kat situ. Kita dah sebut sebelum ni Majma' Bahrain di sini bukan cerita pertemuan air masin dengan air tawar. Itu cerita dalam surah Ar-Rahman. Yang ni bukan cerita surah Ar-Rahman, ni surah Al-Kahfi. Yang kita dah sebut, ada sebilangan ulama kata tempat tu di Armenia. Ada sebilangan ulama kata tempat itu adalah di Afrika. Ada sebilangan ulama kata dekat di Mesir. Adalah pelbagai-bagai tafsiran ulama yang pastinya wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala saja lebih mengetahui dekat mana tempat itu. Tak apalah. Jadi ceritanya mereka sampai di situ dan nasiya hutahuma, lupalah kedua-dua itu berkenaan dengan ikan. Ikan tadi lupa. Jadi bila sebut lupa dalam ayat ni, apa maksud lupa Bila kita sebut lupa, lupa ni dia banyak maksud. Bila kita baca dalam Quran, jumpa kalimah lupa, kan? Lupa ni anas, nasia. Nasia tu lupalah. Nisyan. Nisyan tu lupa. Kalau kita tengok lupa ni kadang-kadang maksudnya adalah az-zihin, tak ingat. Kita memang tak ingat. Yang tu sabit. Contoh macam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innama ana basyarun ansa kama tansaun. Aku ni orang macam korang juga, maka aku lupa seperti mana kamu lupa. Yang tu lupa tak ingat. Sebab body cerita hadis ni cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni terlupa dalam bilangan rakaat semayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam hadis ceritanya semayangnya sepatutnya 4 rakaat. Dan hari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat hanya 2 rakaat. Jadi ada sebilangan sahabat Nabi, dia tanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah ada syariat baru untuk mengurangkan bilangan rakaat semayang. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun yang dah tinggal arah kiblat, Nabi balik ke arah kiblat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang, dan sahabat Nabi semayang, dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi salam itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sujud sahwi. Lepas tu Nabi Muhammad jumpa para sahabat, Nabi Muhammad kata innama ana basyarun, sesungguhnya aku ni manusia seperti mana kamu, dan ansa kama tansaun, dan aku lupa seperti mana kamu lupa. Jadi di situ maksud lupa ni lupa tak ingat. Satu. Yang kedua, ada makna lupa dalam Al-Quran, dia merujuk pada kita tak buat satu benda. Kita tak buat sesuatu kewajipan. Contoh, dalam Al-Quran, dalam surah Taha ayat 115, Allah Ta'ala kata, وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمْ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزَمًا. Dan ketika mana kami menjanjikan kepada Adam AS sebelum itu, فَنَسِيَا. Nabi Adam lupa. Lupa ni bukan lupa tak ingat. Dia tak buat apa yang telah diperintah kepada dia. Gitu. Ada pula maksudnya lah sambil lewa. Ayat ni lah. Dia maksud lupa di sini bukan dia tak ingat, tapi dia sambil lewa. Dia tak ingat juga, tapi bermula daripada sambil lewa. Kita ni kadang-kadang macam kita menghafal Al-Quran. Kita hafal, kita dah sungguh ulang, tapi tak ingat juga, kan? Ada satu lagi tu kita tak ingat bukan sebab kita tak mengulang. Kita memang sambil lewa. Kadang baca, kadang tak baca, memang tak ingat lah. Jadi yang faktor yang ketiga tadi, sambil lewa, itulah dimasukkan dalam ayat ni. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata nasiya hutahuma. Mereka kedua-duanya lupa tentang ikan yang diorang bawa itu. Lupa di sini maksudnya ulama tafsirkan lupa bagi pihak Nabi Musa AS. Nabi Musa AS tidur. Lupa daripada pihak Yusha' bin Nun, lupa nak bagi tahu kepada Nabi Musa AS. Tu maksud nasiya hutahuma tu. Yang dikatakan kedua-duanya lupa tentang ikan yang mereka bawa itu. Jadi bila lupa, fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Lalu ikan itu yang cerita Khidir Yusha' bin Nun, dia berwuduk. Jadi berwuduk, air wuduk tu telah menitik kena pada ikan tadi, maka ikan itu fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Allah Ta'ala kata ikan itu telah mengambil jalannya di dalam laut saraban. Saraban ni, asal makna saraban ni, apa terjemahan bagi saraban? Saraban ni laluan bagi ikan. Macam mana? Kalau contoh kita umpamakan dob ni, dia ada duduk dalam pasir, lepas tu dia akan buat laluan untuk dob itu dia akan buat laluan, satu laluan biasa, satu lagi laluan sulit.
Dia panggil nafaqah. Dia panggil nafaqah. Nafaqah tu laluan dhab. Tapi kalau dalam sungai, dalam laut, laluan ikan, dia panggil sarabah. Itu beza dia. Kalau laluan bagi dhab, dia panggil naqabah. Kalau bagi laluan ikan, dia panggil sarabah. Macam tu. Nak panggil apa? Laluan lah. Kita terima sebagai laluan. Tapi laluan bagi dhab lain, laluan bagi ikan lain. Laluan bagi ikan dalam laut tu lah. Laluan bagi dhab dalam tengah padang pasir tu. Cuma penggunaan kalimah tu kita terjemah sebagai laluan. Tapi laluan bagi dhab, dia panggil naqabah. Laluan bagi ikan, dia panggil sarabah. Dalam ayat ni kata sarabah. Dalam ayat ni. Taib. Jadi kata Yusha' bin Nun kepada Nabi Musa AS, dia kata, fattakhadha sabilahu fil bahri sarabah. Allah Ta'ala cerita bagaimana kedua itu lalai. Bila lalai, Nabi Musa AS tidur, Yusha' bin Nun ni berwuduk, air wuduk tu menitik, kena pada ikan tadi, ikan tu pun gelepar. Keluar daripada dia punya sangkar. Bukan sangkar lah. Dia orang dulu dia ada macam sangkar, macam jala tu, tapi dia buat untuk letak ikan. Dia bawa berjalan tu kan. Tempat tu kering lah. Dia lubang-lubang, air tu keluar kan. Dia bukan macam bekas, macam kita bubuh dalam besen, bukan. Dia bawa. Bila dia bawa, itulah yang dikatakan bekas tu. Bekas bagi ikan tu. Jadi bekas itu, bila dia letak, kena air, ikan tu gelepar. Gelepar bagi apa gelepar? Melompat-lompat ikan tu terkeluar. Lepas tu dia pun ikut laluan laut tu, dia masuk dalam laut. Cerita ikan tu begitu. Jadi disebabkan kejadian itu berlaku. Ini dalam riwayat Israiliyat Ini tak ada dalam Quran, tidak dalam hadis. Ana cerita ni, yang ni dalam riwayat Israiliyat. Dikatakan air itu, air wuduk itu, tempat laut itu, yang pertemuan di antara dua laut itu dikata sebagai Ainul Hayat. Ainul Hayat. Ainul Hayat ni air kehidupan. Bermaksud air itu dia telah mengena kepada ikan yang mati boleh jadi hidup. Dan apabila ikan yang mati boleh hidup, itulah tempat Khidir alaihissalam. Sebab keberkatan Khidir alaihissalam yang dia dinamakan Khidir itu, di mana saja dia berada, kalau tempat tu mati jadi hidup. Kalau pokok-pokok mati, jadi hidup pokok itu. Pokok tu dah kering, dia akan jadi subur balik. Macam tu. Itu dia katakan Khidir. Jadi antara yang dia katakan keberkatan Khidir ni, Ainul Hayat tu lah. Ainul Hayat tu, air tu. Jadi air tu bila kena ikan mati jadi hidup. Jadi kenapa keberkatan Khidir alaihissalam? Situ yang orang duk bincang berkenaan dengan Khidir alaihissalam ni hidup. Sampai bila-bila kerana duduk kat situ, duk minum air itulah. Air Ainul Hayat tu. Ni semua riwayat-riwayat Israiliyat ni yang cerita ni. Bukan daripada riwayat-riwayat yang sahih. Gitu. Nanti berkenaan dengan Khidir alaihissalam hidup ni, kita cerita dekat last kali nanti insyaAllah. Taib. Jadi bila lalu falamma jawaza. Jadi mereka ni pun sambung perjalanan, dekat sini anda sebut sikitlah. Khidir alaihissalam ni nampak penuh dia apa? Kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, ada kitab tafsir contoh macam Tahir Ibn Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, dia bagi tahu Khidir alaihissalam ni ismu rajulin salihin wal Khadar ismu rajulin salihin, nama seorang lelaki yang soleh. Kila huwa nabiyyun min ahfadin Abir bin Shalih. Fahuwa Al-Khidir bin Mulkan bin Falikh bin Abir. Nama dia, nama Khidir ni adalah Khadir bin Mulkan bin Falikh bin Abir. Itu nama Khidir alaihissalam. Ni dalam kitab Tahrir wa Tanwir. Gitu. Taib. Fayakunu waqila, ada ulama kata nama dia adalah Balya. Dan ada ulama lain kata namanya Ilya. Ada dua lah. Ada satu orang kata namanya Khidir sungguh. Ada pula yang kedua orang kata namanya Balya. Ada yang ketiga orang kata namanya adalah Ilya. Ada tiga nama Itu berdasar pada riwayat-riwayat tafsir, ulama-ulama tafsir gitu. Taib. Cuma ada sebilangan ulama menyatakan dekat sini bahawasanya Khidir itu bukan nama dia, bahkan sekadar gelaran dia sahaja. Ada juga. Yang tadi kita sebut namanya Khidir sungguh. Ada pula yang kedua kata namanya Balya. Yang ketiga ada nama Ilya. Okey, kalau namanya dua ni, Balya ataupun Ilya, lepas tu Khidir tu bagaimana pula? Khidir itu adalah gelaran yang diberikan kepada dia kerana keberkatan dia. Antara keberkatan dia yang disebut oleh Tahir Ibn Ashur itu adalah luqiba khadiran li'annahu kana idza jalasa 'ala al-ardi ikhdarra ma hawlahu aw ikhdarra bin nabati min athari barakatihi. Dia kata digelar Khidir itu kerana apabila dia duduk dekat mana-mana bumi, ikhdarra ma hawlahu, akan hijaulah kelilingnya. Au ihdarra bin nabat, ataupun telah hijaulah tumbuh-tumbuhan. Min asari barakati, kerana berkat keberkatan dia. Itulah sebab namanya digelar sebagai Khidir. Siapa kata ni? Tahir Ibn Ashur dalam kitab dia At-Tahrir wa Tanwir, begitu.
Dalam ni pun dia ada sebut juga berkenaan dengan وقيل هو من زرية العيسو بن إسحاق قيل هو نبي بعث بعد شعيب. Ada dakwaan, ada riwayat riwayat itu riwayat yang lemah lah, cuma kita ambil sekadar pengetahuan je kat sini bukan untuk dipercayai. Ada orang kata dia adalah seorang nabi yang dibangkitkan selepas Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Syuaib alaihissalam satu zaman. Nabi Syuaib alaihissalam itu bapa mertua Nabi Musa alaihissalam. Jadi bilakah Khidir alaihissalam dilahirkan? Katanya dilahirkan selepas daripada Nabi Syuaib alaihissalam. Selepas era Nabi Syuaib alaihissalam. Maksudnya pertemuan antara Nabi Musa Nabi Khidir, boleh dikatakan Khidir itu muda, Nabi Musa tu lagi tua daripada Syuaib alaihissalam. Macam itulah lebih kurang mengikut riwayat-riwayat yang diceritakan lah begitu. Dan Wajirjis maknahu al-ma'ruf bi ismi Marjarjis wal Arab yusammunahu Marjarjis wa huwa min ahli Palestin, dan dia ni adalah orang Palestin katanya. Wulida fi Ramallah, dilahirkan di Ramallah. Dilahirkan di Ramallah. Kita tengok dalam berita tu ada sebut tentang peperangan antara orang Islam dan Israel, nama Ramallah. Situlah katanya dilahirkan si Khidir alaihissalam, dikatakan begitu. Dan menariknya dalam ni ada menyatakan bahawasanya wa tuwfiya sanah 303 wa huwa minasyuhada. Dikatakan dia telah mati pada tahun ke-303 Masihi. 303 Masihi. Dikatakan begitulah. Ini dalam apa yang diceritakan oleh Tahir Ibn Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Kalau ikut ni matilah ni. Cuma ni bayar riwayat. Okey, sekarang ni bila timbul isu apakah dia hidup ataupun mati? Sebenarnya ulama-ulama Islam selisih, khilaf. Perkara ni khilaf. Betul ke Khidir alaihissalam ni masih hidup? Satu persoalan. Ada ulama menyatakan bahawasanya Khidir alaihissalam itu dah mati. Ada ulama mengatakan dia masih hidup. Okey, apa hujah-hujah mereka yang mengatakan Khidir alaihissalam ni kita nak hujah mana dulu? Hujah ulama yang mengatakan Khidir alaihissalam itu masih hidup. Yang kata hidup itulah. Yang pertamanya, orang yang mengatakan hidup, semua itu bersandarkan kita pergi pada hujah yang kata mati dululah. Ulama yang mengatakan mati ni antaranya lah Asy-Syanqiti dalam kitab dia Adwaul Bayan. Satu. Yang keduanya Yusuf Al-Qaradawi, ni kitab ni lah anda bawa ni, kitab Fatwa Ma'asarah. Jilid berapa ni? Jilid yang pertama ada sebut. Lepas tu yang ketiganya Tahir Ibn Ashur dalam Tahrir wa Tanwir. Kalau tengok Tahrir Ibn Ashur dia sebut kat sini. Dia kata summa ikhtalafu fi annahu lam yazal hayyan ikhtilafan lam yubayyin ala adillatin maqbulatin muta'arifatin walakinnahu mustanidun ila aqwali ba'd as-sufiyah wa hiya la yanbaghi i'timaduha liqasrati ma yaqa'u fi kalamihim min ar-rumus wal khalat baina al-hayataini ar-ruhaniyah wal madiyah wal musyahadat al-hissiyah wal kashfiyah wa qad ja'alu ramzal ulum al-batiniyah kama sayati. Kata Tahir Ibn Ashur, dia kata berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan ulama-ulama Islam berkenaan dengan tentang dia hidup. Apakah hidup ataupun tidak. Berlaku ikhtilaf yang lam yubayyin, tidak dijelaskan ala adillatin maqbulatin, berdasarkan hujah-hujah yang diterima. Tak ada satu hujah yang boleh diterima yang menyebabkan bahawasanya dikatakan Khidir ini masih hidup. Siapa kata ni? Tahir Ibn Ashur. Bukan nak kata nama kata anak pula kata. Jadi Tahir Ibn Ashur antara ulama yang kata memang tak timbul isu Khidir alaihissalam ni hidup. Kalau ada orang kata hidup tu, dia kata semua dalil-dalil yang disandarkan tu tidak boleh diterima. Kata Tahir Ibn Ashur dalam kitab dia At-Tahrir wa Tanwir. Qardawi pun mengatakan perkara yang sama. Anda tengok, kita buka kitab dia. Kita buka kitab Qardawi. Kalau tengok Qardawi, dia kata ba'dun nas yaquluna 'anil Khidir. Setengah manusia berkata berkenaan dengan Khidir, innahu 'asha ba'da Musa ila zamani Isa summa zamani Muhammadin alaihi wasallawatillah wa salamihi ajma'in. Kononnya Khidir alaihissalam tu hidup selepas zaman Nabi Musa hingga zaman Isa, kemudian zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu 'asha al-an wa annahu 'aishun al-an. Dan katanya dia ni hidup sampai sekarang. Wa saya'ishu ila yaumil qiyamah, dan dia akan hidup sehingga hari kiamat. Ada orang duk cakap macam tu, kata Qaradawi. Wa tansiju hawlahu al-qisasu
wal riwayat wal asatir bi annahu qabilun fulanan. Lepas tu datanglah beberapa kisah-kisah dan juga riwayat-riwayat dan juga al-asatir. Al-asatir maksudnya dongeng-dongeng. Jadi daripada dakwaan kononnya Khidir alaihissalam tu hidup, maka keluarlah cerita tak apa-apa ni. Dakwaan-dakwaan yang melibatkan kepada Khidir alaihissalam. Satu dakwaan pendapat ulama yang mengatakan Khidir alaihissalam tu hidup. Itu tak apalah. Cuma ada yang kedua tu. Apabila orang kata dia hidup, maka keluarlah cerita-cerita yang khurafat. Yang dakwaan Khidir alaihissalam tu masih hidup, itu tidak khurafat. Itu memang ada perdebatan dalam kalangan ulama. Cuma lepas pada tu, orang tu kata Khidir ni duduk kat sini ulama. Dia kata itu start datang khurafat-khurafat dan juga datang asatir, dongeng-dongeng. Yang disandarkan kepada Khidir alaihissalam. Kata Qardawi lah ni. Dan kata Qardawi lagi, laisa hunaka dalilun qit ala anna al-khadar ala anna al-khidir hayyun aw mawjudun. Dia kata tidak ada satu pun dalil bahawasanya Khidir alaihissalam tu hidup ataupun ada. Kama yaz'umu za'imun bal alal aksi. Bahkan dia kata sebaliknya adalah dalil yang mengatakan Khidir alaihissalam mati tu boleh ada. Tapi kalau nak kata Khidir alaihissalam tu hidup, dia kata tak ada satu dalil yang boleh disandarkan. Tak ada, kata Qardawi. Hunaka adillatun minal Qur'ani wa sunnati wa ma'qulin wa ijma'il muhaqqiqin minal ummati ala anna al-Khidir laisa hayyan. Di sana dalil-dalil daripada Al-Quran, sunnah, logik, ijma' yang ditahqiq di kalangan umat atas sesungguhnya Khidir itu tidak hidup. Qardawi. Jadi Qardawi antara ulama yang mengatakan Khidir alaihissalam itu tidak hidup. Matilah. Khidir alaihissalam tu dah mati. Gitu. Taib. Dan antara hujah yang dibawa oleh Yusuf Al-Qardawi ni, dia buat mari komentar daripada Imam Ibn Qayyim. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Manarul Munif, dalam kitab dia kata al-ahadis allati yadhkuru fiha al-Khidir wa hayat al-hadis allati yadhkuru fiha al-Khidir wa hayatuhu kulluha kadhibun wa la yasihu fi hayati hadisun wahidun. Ibn Qayyim kata semua hadis-hadis yang menyebut berkenaan dengan Khidir dan hidupnya Khidir itu semua itu dusta dan tidak ada sahih pada hayatnya satu hadis pun. Ini kata Imam Ibn Qayyim yang dinukilkan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Antara dia kata fahadis anna Rasulullah kana fil masjid fasami'a kalamin min waraihi fadhahabu yanzurun fa iza huwa Khidir. Dia kata contoh ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni duduk dalam masjid, lepas tu dengar ada satu suara di sebalik tirai, lepas tu mereka pakat-pakat pergi tengok, rupa-rupa orang tu adalah Khidir. Palsu. Kata Ibn Qayyim, hadis tu palsu. Lepas tu kononnya cerita Khidir alaihissalam ni dan Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas, tiap-tiap tahun dia akan bertemu. Itu pun palsu kata dia. Itu pun palsu. Wa hadis yajtami'u bi Arafati Jibril wa Mikail wal Khidir. Dikatakan di Arafah Jibril, Mikail dan Khidir berhimpun. Itu pun palsu. Itu pun palsu. Kata siapa? Imam Ibn Qayyim. Dan kemudiannya di sini Qardawi dia buat mari komentar Al-Imam Al-Bukhari. Dia kata wasu'ila Al-Imam Al-Bukhari anil Khidir. Imam Bukhari ditanya berkenaan dengan Khidir alaihissalam. Wa Ilyas, begitu juga Ilyas, hal huma ahya, apakah kedua-dua itu hidup? Imam Bukhari kata Qardawi pernah ditanya soalan itu. Khidir ni hidup ke mati? Soalan. Faqala kaifa yakunu hadha? Lalu Imam Bukhari pun jawab. Dia kata macam mana tu? Qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yabqa ala ra'si mi'ati sanah mimman huwa al-yawm ala zahril ardi ahad. Tidak kekal atas setiap 100 tahun di kalangan mereka yang pada hari ini atas yang dia kekal hidup seorang pun di atas muka bumi ini. Jadi kata tak masuk akal. Imam Bukhari antara yang tolak juga kata dia. Dan antara hujah lain yang digunakan untuk mengatakan Khidir alaihissalam ni bukan bukan hidup, dah mati, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 34. Allah Taala kata wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khuld. Tidaklah kami jadikan bagi manusia itu sebelum kamu itu kekal. Maksudnya tak kekal lah, matilah. Tu maksud dia gitu. Ini hujah yang dibawa oleh Yusuf Al-Qaradawi gitu. Lepas tu Qardawi komen juga, fal qadar in kana basyaran falam yakunu khalidan haitsu yanfi dzalikal Quran wa sunnah al-mutahharah. Kalau Khidir itu orang, tiba-tiba kita kata dia hidup, itu bercanggah dengan Quran dan hadis tu. Kata Yusuf Al-Qaradawi gitu. Jadi secara dasarnya Qardawi antara ulama yang menyatakan bahawasanya Khidir alaihissalam itu sudah mati. Antaranya type. Lepas tu kalau kita tengok komen daripada Asyankiti, dia kata dia problem hadis-hadis
Jadi apa hujah? Hujah-hujah yang dibawa oleh Syangkiti ni tak jauh beza dengan apa telah dibawa oleh Qaradawi tadilah. Jadi ana rasa tak payah bacalah komen tu. Sebab sama je hujah-hujah mereka gitu. Cuma isu dia apabila ada orang mengatakan hidup. Hidup. Yang pertama, hujah-hujah orang yang ulama, hujah-hujah ulama yang mengatakan bahawasanya Khidir alaihissalam ni hidup ni, yang pertamanya banyak riwayat-riwayat yang kalau ada hadis yang sahih tapi tidak disebut orang itu Khidir. Tak. Ulama yang tafsirkan hadis itu adalah Khidir. Itu je. Contoh macam melibatkan Dajjal. Ada pertemuan di antara Khidir alaihissalam dengan Dajjal. Itu hadis tu ada dalam Sahih Al-Bukhari. Cuma dalam hadis tu dia tak sebut Khidir. Dia sebut pertemuan di antara ada seseorang dengan Khidir. Dengan Dajjal. Siapa orang tu? Tak. Maka datanglah ulama-ulama menafsirkan orang itulah Khidir. Itu tafsiran ulama, bukan hadis. Satu. Yang keduanya, ada cerita, ada yang sahih, ada menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW masa dekat-dekat kewafatan. Nabi Muhammad wafat. Antara yang datang tu ada seorang lelaki yang tidak dikenali datang ziarah Nabi SAW dan dia menangis. Lepas tu dia memberi satu pesanan takziah pada para sahabat, lepas tu dia pergi. Maka sahabat Nabi pun tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, siapa orang tu? Kami tak kenal. Lalu Abu Bakar dan Ali kata orang tu adalah Khidir alaihissalam. Bermaksud itu bukan wahyu, itu daripada tafsiran daripada sahabat gitu. Lepas tu kalau ada hadis yang sebut terang-terang nama Khidir, hadis tu mesti ada problem sanad. Kan? Ada orang kata sahih, ada ulama kata tak sahih. Jadi sanad tu mesti ada problem, ada mesti terbuka pada kritikan. Jadi bila kita tengok daripada sudut itu, jadi di situ tu menyebabkan ada ulama menyimpulkan bahawasanya Khidir alaihissalam itu sudah mati. Kan? Khidir alaihissalam sudah mati. Kalau ada yang kata hidup tu, sandaran itu tidak kukuh. Kan? Sandaran tu daripada sumber yang pertama dia bukan qat'iyatud dilalah. Yang pertama bukan qat'iyatus subut. Maksudnya bukan daripada Quran, bukan hadis yang mutawatir, bukan. Dia dalil ni dia ada dua. Yang pertama dia panggil subut, satu lagi dia panggil pendalilan, dilalah dia panggil. Lepas tu daripada subut itu datang pada kita jadi dua pula. Satu dia panggil qat'i, satu lagi dia panggil zonni. Qat'iyatus subut, zonniyatus subut. Jadi datang kepada kita tu secara qat'i ni contohnya Quran, dia panggil mutawatir. Hadis-hadis mutawatir. Ada pula satu lagi zonni. Jadi hadis-hadis yang datang pada kita cerita pasal Khidir ni, dia tak sampai tahap qat'i as-subut, tapi zonni subut. Ahad dah tak apa dah ahad. Lepas tu bila kita tengok tu terbuka kepada dilalah yang zonni pula. Bukan qat'iyatu dilalah. Pendalilan ni tidak qat'i. Pendalilan standard zonni. Jadi bila zonni terbuka pada kritikan. Bila kritik tu pula, yang pertama daripada sudut kita tengok cerita-cerita dalam hadis tidak terang-terang menyebut orang itu adalah Khidir. Tetapi tafsiran ulama mengatakan orang itu adalah Khidir. Itu satu. Dah terbuka dah. Itu satu problem dah. Lepas tu yang keduanya pula, kalau ada hadis yang sahih pun, kalau ada hadis yang sebut nama Khidir secara terang-terang pun, hadis tu terbuka pada kritikan. Ada ulama A kata sahih, ada ulama B kata tak sahih. Jadi dalam kaedah usul fiqh, dia ada sebut idza wujidal ihtimal saqata al istidlal. Itu kaedah dalam usul fiqh. Apabila didapati ada ihtimal, pelbagai tafsiran, saqata al istidlal, maka pendalilan itu hendaklah digugurkan. Jadi kita kata Khidir, tidak banyak satu kata gini, B kata maksudnya pendalilan itu tak valid. Jadi kalau kita tengok daripada sudut itu, kita pergi kepada hukum asal, manusia itu apabila dia manusia dia kena mati. Kaedah dia, kullu nafsin za'iqatu al-maut. Kan? Dan Al-Quran tadi kita dah sebut, surah Al-Anbiya tadi pun Allah Ta'ala dah bagi tahu pada Nabi Muhammad SAW, manusia itu tak kekal sebelum kamu tu. Jadi mati. Jadi sebab itulah ada ulama tarjih mengatakan bahawasanya Khidir AS itu dah mati. Itulah lebih kurang penghujahan daripada kalangan ulama-ulama Islam lah begitu. Jadi yang penting kita gaduh, benda khilafiah. Ada orang nak percaya yang dia tu hidup. Tafadhal nak percaya. Sebenarnya yang percaya dia hidup tu bukan sikit, ramai juga ulama. Antara yang mengatakan bahawa Khidir AS ni hidup, bahkan berhujah pula mengatakan dia hidup, ada Dr. Ali Jumu'ah, bekas mufti Mesir. Dia ada tulis artikel panjang lebar dalam satu tulisan dia lah, dalam satu maqalah sufi. Dia antara yang berhujah mengatakan Khidir AS itu adalah hidup. Dan dia kata sebenarnya nak jumpa dengan Khidir ni tak mustahil. Kalau orang boleh jumpa, itu orang tu dapat karamah daripada Allah. Dia ikut situ. Itu hujah Dr. Ali Jumu'ah. Tapi walau bagaimanapun, Qaradawi, Syangkiti, Tahrir Ibn Ashur, ini antara ulama-ulama yang mengatakan secara terang-terangan bahawasanya Khidir AS itu sudah mati. Begitu. Tak apalah. Panjang pula ke situ. Kita masuk sini balik. Jadi, ayat Quran. Mana tadi? Type.
Jadi sampai dekat Majma'ul Bahrain, kan? Dan kedua-dua tu lupa. Ikan tadi telah pergi. Bila pergi tu mereka pun jalan, sambung perjalanan. Bila sambung perjalanan tu kata Allah Taala, falamma jawazahu. Falamma jawaza, apabila mereka dah jawaza. Jawaza ni maksudnya dah jauh. Asal makna jawaza ni melampau, kan? Dah melampau jauh lah, dah jauh sangat. Qala li fatahu, berkata Musa alaihissalam kepada Yusha' bin Nun, kepada muridnya sebenarnya. Atina ghada'ana. Dia kata, "Wak mari makanan-makanan kita." Ghada'ana ni makan tengah hari lah, kan? Makan tengah hari. Lapar lah ni, minta. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Sebab sesungguhnya kita telah berjumpa di dalam musafir kita ini nasaba. Penat sangat-sangat. Ta'ban syadidan, terlalu penat. Jadi duk berjalan penat sangat, lapar. Dia kadang-kadang ada orang lapar ni sebab memang jadual makan dia begitu. Ada satu lagi dia lapar ni bukan sebab jadual makan, tetapi kebiasaan ni dia okey dia, tapi hari tu kerja banyak sangat. Sampai dia penat sangat-sangat, dia rasa lapar, kan? Begitu. Jadi nasabah di sini ni maksudnya lapar, penat sangat-sangat disebabkan kuat berjalan. Musafir tu. Begitu. Dia kalau sekadar penat biasa tu dia panggil ta'ban. Ta'ban. Satu lagi nasaban. Nasaban tu penat hasil daripada kita buat kerja. Penat juga, tapi penat hasil kerja. Satu lagi penat biasa. Yang tu bukan nasaban, itu ta'ban. Itu beza dia lah. Beberapa kalimah-kalimah Arab tu, kan. Jadi Musa AS ni dia bangun. Bila dia bangun, si Yusha' bin Nun tak beritahu kepada Musa AS tentang ikan tu dah masuk dalam laut. Tak beritahu. Dia sambung perjalanan sampai tengah hari. Lepas tu dia sebut lapar. Bila sebut tu, dan dalam ayat ni Allah Ta'ala kata laqad laqina min safarina. Sesungguhnya kita telah berjumpa di dalam musafir kita. Bila sebut musafir, maksudnya perjalanan yang jauh lah. Itu musafir. Dia kalau berjalan dekat, tak panggil musafir. Musafir ni adalah perjalanan yang jauh. Jadi perjalanan tu dah jauh sangat. Bila jauh itu, di sinilah yang Tauhid Ibn Ashur bangkitkan. Imam Al-Qurtubi bangkitkan. Dia kata, kalau kita tengok kebiasaan orang-orang sufi, mereka mengatakan kita mencari Tuhan, kita tidak perlu fikir kepada bekalan makanan. Dia kata ini tak betul. Sebab manusia pada zaman itu, nabinya adalah Nabi Musa AS. Dan Nabi ni mesti mulia. Dalam keadaan Nabi Musa AS yang mulia pun, semasa dalam proses pencarian ilmu untuk mengenal Allah Ta'ala itu pun dia ada bekalan. Maka apatah lagi kita sebagai manusia biasa. Jadi orang-orang sufi, kalau sekiranya kita tak perlu fikir tentang bekalan makanan, kita kena fokus dengan ibadat sahaja. Makanan tu akan datang secara tiba-tiba. Imam Qurtubi kata itulah tak betulnya hujah daripada golongan-golongan sufi. Sebab Quran sendiri mengatakan Musa AS pun bawa bekalan. Begitu. Ni hujah lah Imam Al-Qurtubi. Qala ara'aita iz awaina ila sakhrah. Lepas tu bila Nabi Musa AS kata, buat keluarlah makanan, kita lapar nak makan, kan? Jadi kata murid tadi, kata Yusha' bin Nun, ara'aita iz awaina ila sakhrah. Apa pandangan engkau ketika mana kita berehat ila sakhrah, di batu yang dekat satu tempat yang kita berehat letak kepala sampai kita terlena tu. Apa pandangan kamu? Fa inni nasitul hut. Aku lupa hut, ikan. Lupa di sini bukan lupa ikan. Lupa nak bagi tahu kepada Musa AS yang ikan itu telah lari masuk dalam laut. Macam tu. Lupa nak bagi tahu. Kata Yusha' bin Nun kepada Nabi Musa AS. Begitu. Lalu dia kata, wama ansani illa syaitan an adhkurah. Tidaklah aku lupa kecuali syaitan melupakan aku daripada menyebutnya kepada kamu. Kata Yusha' bin Nun. Ni aku ni lupa nak beritahu sebab syaitan punya kerja lah ni. Gitu, kan. Dia lupa ni, kalau kita tengok, dia ada satu lupa, Allah Ta'ala bagi lupa satu. Yang kedua, lupa itu ada faktor syaitan. Dia ada dua benda berbeza. Lupa daripada lupa yang bentuk tak ingat itu daripada Allah Ta'ala. Macam kes hadis Nabi SAW kita sebut tadi. Nabi Muhammad SAW ni terlupa semayang 4 rakaat jadi 2 rakaat hari tu. Terlupa itu Allah Ta'ala bagi lupa kepada Nabi SAW. Dan bila kita tengok dalam konteks hadis tu, sebenarnya Allah Ta'ala nak mengajar hukum kepada umat. Macam mana kita nak atasi apabila kita semayang 4 rakaat tiba-tiba terbuat 2. Apa kita kena buat? Di situlah timbul tahunya apabila kita ada masalah semayang, ada konsep apa namakan sebagai sujud sahwi, kan. Lupa itu Allah Ta'ala lupakan. Ada satu lagi, lupa disebabkan kekeliruan. Jadi kita ni kadang-kadang kita contoh macam kita
Dia lupa. Kalau orang yang hafal Quran dia akan faham. Kita apa Quran, ada benda yang kita memang tak ingat langsung. Ada satu lagi, kita ingat. Tapi sebab bila banyak sangat hafal, jadi kita pun keliru. Ayat ni je ni. Jadi kita pun tersilap membaca. Macam orang baca Qul ya al-kafirun. La a'budu ma ta'budu la antum abdullah. Dia tak jumpa jalan balik. Dia terkeliru. Yang keliru itu adalah syaitan. Itu faktor syaitan. Dalilnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kata Allah, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Kerja syaitan itu adalah menwaswaskan dalam hati manusia. Itu satu. Yang keduanya dalam kes yang melibatkan kepada Nabi Yusuf AS. Yang mana Yusuf AS, dia telah berpesan kepada salah seorang di antara dua kawan dia di dalam penjara, yang kawan tu nak dilepaskan. Jadi dia kata kau akan mati. Yang kau ni tak akan mati. Bahkan kau akan disambung kerja dalam istana bersama dengan raja. Maka tolong bagi tahu pada raja. Tiba-tiba Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'ansahu asyaitanu. Syaitan telah melupakan dia daripada menyebut perkara itu kepada raja. Cerita dalam kisah Nabi Yusuf AS. Lupa di sini maksudnya bukan tak ingat langsung, tapi dia terkeliru. Dia keliru sampai sibuk benda lain, tak teringat nak cakap. Macam tu. Yang tu ada faktor syaitan. Satu lagi bukan kait dengan keliru, kita memang tak ingat langsung. Itu memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi kita keliru. Tu. Jadilah perbincangan panjang lebar dalam kalangan ulama-ulama tafsir. Type. Okey, tengok sambungan ayat. Allah Taala kata, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaban. Aku lupa Musa, kata Yusha, aku lupa nak cerita dekat kamu masa kamu tidur tu ikan tu lari masuk dalam laut. Cuma dia kata ikan itu masuk kot laluan dia dalam laut itu ajaban, cukup ganjil. Cukup ganjil. Kata Yusha bin Nun kepada Musa AS. Qala dzalika ma kunna nabghi. Kata Musa AS, itulah yang tempat kita cari sebenarnya. Itulah tempat kita cari sebenarnya lah. Fartadda ala atharihi man qasasa. Maka kedua-dua orang itu, fartadda, irtad. Terjemah ni murtad. Murtad tu kalimah tu lah. Irtadda, murtad, riddah. Irtadda ni asal maknanya U-turn. Kita pergi, kita pusing balik. Macam kes Nabi Musa AS dengan Yusha bin Nun ni. Dia dah pergi, ya ke kita gostan balik? U-turn, fartadda. Kenapa orang murtad dipanggil sebagai murtad? Orang yang keluar daripada Islam dipanggil sebagai murtad. Sebenarnya asal dulu pada zaman Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi ni, asal mereka ni tidak beragama Islam. Asal mereka tidak beragama Islam, lepas tu meluk agama Islam. Tiba-tiba mereka ni andailah, ada contoh, ada orang zaman itu yang asalnya Islam, asal tak Islam, masuk Islam, dia kembali pada agama asal dia. Itu dia panggil U-turn, irtadda, murtad. Sekarang ni kita ni beranak-beranak Islam dah, kan? Lepas tu Islam, lepas tu dia tukar masuk agama lain. Kita panggil murtad juga. Jadi kalau kita pergi pada sudut lughatan, segi bahasanya, kalimah murtad itu adalah U-turn daripada agama lain kepada agama Islam, lepas tu kepada agama lain balik. Yang tu panggil murtad segi lughah, segi bahasa. Tapi kalau pergi sudut istilah, adalah mana-mana tindakan yang keluar daripada Islam. Murtad lah. Mana-mana orang yang asalnya Islam keluar daripada Islam, maka itu dipanggil sebagai murtad. Itu istilah fiqh dia. Jadi kalimah irtadda tu maknanya U-turn ni lah. Kita rujuk dalam ayat Quran kita baca ni. Allah Ta'ala kata fartadda. Kedua-duanya pun U-turn. Pusing balik. Pergi balik dekat batu yang diorang pergi, yang diorang berehat, Majma'ul Bahrain tadi. Begitu. Ala atharihim qasasa. Ala atharihim asarihim qasasa. Atas kesan-kesan kedua-dua mereka. Jadi masa mereka berjalan tu ada tapak kaki tu kan. Jadi mereka pun ikut kesan-kesan tapak kaki tadi, qasasan, jejak. Qasas ni kisah. Kisah ni pun orang panggil qasas, kalimah qasas. Asal mana qasas ni jejak. Kita berjalan-jalan tu kita jejak balik tapak kaki kita berjalan. Itu dia panggil qasas. Dan itu jugalah kisah. Sebab kisah ni adalah menjejak balik berkenaan dengan cerita-cerita orang-orang dulu. Itu panggil qisas kan. Kisah, kita panggil kisah. Sebenarnya kalimah Arab tu qasas. Asal mana qasas, kita menjejak balik laluan orang. Kita pergi, ada tapak kaki, kita pusing balik, kita tengok ada kaki, tapak kaki, kita jejak balik tapak kaki tadi. Itu dia panggil sebagai qasas. Jadi kedua-dua itu dia pun U-turn balik, dia pun ikut jejak kaki tadi. Ini cerita berkaitan dengan kisah Musa AS cari Khidir AS. Menarik dalam kisah ni, pengajaran kita boleh ambil daripada kisah ni lah. Yang pertamanya, kesungguhan dalam mencari ilmu tidak pernah rasa jebu dan frust. Nabi Musa AS ni, dia mencari ilmu. Walaupun mengambil masa yang begitu lama, dia tak pernah jebu dan dia tak frust. Walaupun dia dah tersilap, terlajak jauh,
Dia tak frust. Dia tetap mencari ilmu. Satu. Yang keduanya menariknya, Nabi Musa AS tak marah. Kan? Kalau contoh dah terlajak, marah lah. Apalah kau tak beritahu orang. Dia tak. Dia tak marah. Dia penyabar. Itu Nabi Musa AS. Gitu. Sambungan ayat. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu insya-Allah kita akan bincang dalam perbincangan kita akan datang berkenaan dengan yang pertama Khidir alaihissalam, macam mana pertemuan itu berlaku. Sebab dalam cerita itu ada pertemuan Khidir alaihissalam mula-mula sekali memberi salam kepada Musa alaihissalam. Satu. Yang kedua, Nabi Musa Khidir alaihissalam pun dia menyatakan bahawasanya kami ni ada ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? InsyaAllah kita akan bincang panjang lebar dalam perbincangan kita esok. InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa esoklah insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Wallahu alam. Itu insyaAllah. Apa benda tu nombor tu? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan kata-kata orang yang belajar dan lebih arif dalam ilmu fiqh atau mengenai tasawuf pada zaman ini, kedua pihak ini saling merendahkan pihak lain dan kelihatan setiap mereka akan berbangga dengan kelebihan ilmu mereka. Jadi apakah ukurannya untuk kita orang awam untuk menerima atau menolak apa yang mereka perkatakan atau huraikan? Sekian, terima kasih. Sebenarnya kalau orang tu betul-betul dia tasawuf, kalau betul-betul dia orang sufi, dia tidak akan merendahkan ilmu orang lain. Itu satu benda yang kita kena ingat lah. Orang belajar tasawuf ni tujuannya adalah untuk membersihkan hati. Sebab itu nama lain bagi tasawuf itu adalah tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa. At-tazkiyah, dia ada proses pembersihan jiwa hati kita. Jadi kalau orang hati dia bersih, dia mesti melalui jalan-jalan yang kita dah bincang sebelum ni lah, iaitu takhalli dan tahalli. Proses menghilangkan sifat-sifat mazmumah dan proses pengisian terhadap sifat-sifat mahmudah. Itulah sufi. Orang sufi yang begitu. Tiba-tiba ada di kalangan kita katanya sufi, pro sufi, tapi memperlekeh ilmu orang lain. Maksudnya dia bukan sufi. Dia bukan sufi, dia bukan orang tasawuf macam tu. Orang tasawuf bukan macam tu. Dia belajar, tapi dia belajar dan menyebabkan dia lagi angkuh. Itu dah jadi talbisul iblis. Tertipu dengan permainan iblis. Berilmu itu sendiri kadang-kadang boleh menyebabkan kita tertipu dengan iblis. Sebab tu kita kena berhati-hatilah. Jangan kita mudah memperlekeh ilmu orang lain. Begitu. Ilmu yang kita ada mungkin hebat, tetapi bukan makna kehebatan ilmu yang ada pada kita tu menyebabkan kita tahu juga ilmu lain. Tak. Orang pakar dalam bidang fiqh belum tentu lagi dia pakar dalam bidang hadis. Orang pakar dalam bidang hadis belum tentu lagi dia pakar bidang fiqh. Jadi dua orang tu hebatlah, sama-sama hebat dua ilmu tadi. Tapi kehebatan A menyebabkan ilmu yang B tu dia tak ada. Dia tak hebat ilmu B, tapi ilmu A dia hebat. Cubalah orang ada ilmu B, dia tak hebat pada ilmu A, tapi dua-dua tu hebat lah. Kan? Dua-dua hebat. Kalau dia boleh menguasai dua-dua, itu lagi hebat lah. Kan? Jadi sebenarnya ilmu yang ada pada diri kita ni, kita kena bersyukur dengan Allah Ta'ala. Sebab ilmu yang ada tu anugerah daripada Allah. Berapa ramai orang yang belajar tapi tak faham. Berlambak. Berapa ramai orang belajar, bertahun-tahun belajar tapi tak fakih. Ada. Belajar, tapi ada orang ni belajar sikit, tapi Allah Ta'ala anugerahkan ilmu yang banyak pada dia. Ada sikit, setahun, 2 tahun dia belajar, tapi dia faham ilmu, faham betul-betul. Sebab ilmu yang kita faham ini anugerah daripada Allah. Berapa banyak ilmu kita belajar, kita tak faham. Berapa banyak orang yang mendalami ilmu yang begitu lama, apabila ada seorang lagi, dia hanya mendalami ilmu hanya sebulan, 2 bulan, kemahiran dia lebih hebat berbanding daripada orang yang mendalami ilmu bertahun-tahun. Itu anugerah daripada Allah. Jadi, bila dapat ilmu, bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Bukan kita memperlekeh ilmu orang lain. Begitu. Satu benda lah. Kalau kita betul-betul ikut jalan sufi lah, orang sufi sebagai contoh, jangan mudahlah memperlekeh ilmu lain. Jangan. Begitu. Anda kadang-kadang nak confuse. Orang-orang dekat Malaysia yang pro tasawuf itu yang kuat memperlekeh ilmu orang. Itu yang masalah. Kita tengok orang yang tasawuf itu lebih kuat hina orang. Lebih kuat kata orang macam-macam. Kan?
Lebih kuat kita maki orang. Kadang-kadang tasawuf apa kamu ni? Kalau kita betul-betul tasawuf, yang umpama Hasan al-Banna katalah, umpama pokok yang berbuah, apabila dibaling kayu, diberinya buah yang ranum, kan? Itulah sifat orang tasawuf. Macam itulah tasawuf. Asal Banna tu kan dia tasawuf, dia masuk tarekat. Tarekat apa dia pakai? Asal Banna tu orang tarekat. Dia orang sufi sebenarnya. Nak tahu kebenaran ilmu mereka berkenaan hal Khidir alaihissalam. Masalah Khidir alaihissalam ni, okey, faktanya dia ada, satu. Yang keduanya, faktanya dia hidup ataupun tidak, khilaf. Kita dah sebut perbezaan pandangan satu, pandangan dua. Masalah kita nak sokong pandangan yang mana, itu hak kita. Kalau ana lebih setuju dengan komentar Qaradawi, komentar Tauhid Ibn Ashur, komentar daripada Asyankiti. Ana rasa lebih dekat dengan ana. Rasa munasabah dari sudut Qurannya, munasabah dari sudut hadisnya, munasabah dari sudut logiknya, untuk mengatakan Khidir alaihissalam itu dah mati. Lebih dekat lah. Cuma bukanlah bermakna kita boleh hina pandangan ulama yang mengatakan dia masih hidup. Kita hormat juga, tak ada masalah apa pun. Sebab bila berbeza pendapat, maka kita nak tarjih mana satu, terpulang kepada kita lah. Terpulang pada kita. Tapi tarjih tu berdasarkan ilmu, bukan tarjih sebab kita rasa sonok sesaja nak pakai pandangan tu, sonok pakai pandangan. Tak. Kita tarjih ni berdasarkan pada pengujahan ilmu. Qaradawi dia hujah. Dia bukan sekadar aku ambil pandangan yang katakan mati. Full stop. Tak. Dia bagi hujah. Qurannya, hadisnya, kitab tu mari hujah dia kan. Dia mengatakan satu pandangan itu, dia sokong satu pandangan itu, dia tarjih satu pandangan itu, asasnya adalah ilmu. Kita pun tak ada masalah nak ambil side macam Qaradawi, okey, dia tak ada apa pun begitu. Jangan hina lah. Tak ada masalah apa pun. Itu tu clear. Cumanya bila ada orang mengatakan Khidir alaihissalam tu hidup, andai ada yang kata macam tu, kita nak tolak, okey, kita terima, kita raikan pandangan dia. Tiba-tiba ada beberapa dakwaan daripada orang yang mengatakan Khidir alaihissalam tu hidup, konon dia berjumpa dengan Khidir. Yang tu ada problem. Itu problem. Betul ke orang yang dia jumpa tu lah Khidir? Tu satu soalan. Kita kena tanya soalan tu. Dia kata betul, mana kau tahu tu Khidir? Mana dia tahu? Dia bukan pernah jumpa Khidir alaihissalam. Dia kata aku tahulah. Itu susah lah kalau nak claim macam tu kan. Padahal kalau andai dia boleh berjumpa sungguh Khidir alaihissalam kerana karamah yang diberi Allah Ta'ala kepada dia, cukuplah itu dia dengan Allah. Cukup. Tak payah cerita dekat orang. Dan kita mimpi jumpa Nabi, cerita ke orang, aku mimpi jumpa Nabi. Apa pasal nak cerita orang, nak suruh orang taksub pada kita? Contohlah kan. Tak boleh, kita kena elak macam tu. Elak daripada ruang-ruang yang boleh membawa kepada khurafat. Elak daripada wujud ruang-ruang yang dipanggil sebagai asatirul awwalin. Dongeng-dongeng orang-orang dulu. Orang dulu cerita dongeng, kita pun masuk kat cerita-cerita dongeng. Elak daripada cerita-cerita dongeng begitu. Wallahu alam. Tak dosa. Ana dah kupas sebelum ni berkenaan dengan orang yang lupa hafal Quran. Memang ada hadis Nabi SAW yang sebut tentang orang yang Quran dia lupa. Lepas tu lupa tu maksud dia apa? Jadi bila kita tengok dalam Quran yang sebut kalimah lupa itu bukan semata-mata tak ingat, tapi adalah, ini pernah dikomen oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani lah. Dia menyatakan yang dikatakan lupa Quran yang berdosa itu adalah orang yang hafal Quran, akhlak dia sewajarnya Al-Quran. Tiba-tiba dia meninggalkan Al-Quran. Tiba-tiba dia tak mengamalkan Al-Quran. Itu yang dikatakan lupa terhadap Quran. Itu yang dikatakan sebagai dosa. Gitu. Tapi kalau kita hafal, lepas tu tak ingat, itu tidak dikira sebagai dosa. Sebab macam mana memang Allah Ta'ala anugerah pada kita ni ada ingat dan lupa. Yang macam Nabi Muhammad kata, ansi kamatan saun. Aku lupa macam korang lupa kan. Jadi lupa ni adalah satu benda yang berlaku kepada diri manusia. Begitu. Wallahualam. Tapi bukan makna kita boleh bermudah-mudah. Mentang-mentang tak dosa, jadi kita awak tak tahu, jangan ulang Quran, tak boleh lah macam tu kan. Macam tu. Wallahualam. Okey, ada soalan lain? Nak melihat keadilan faraid, sedang adik-beradik perempuan yang bekerja bagi dekat ibu bapa duit. Itu pun satu debat juga, sebab hukum faraid diturunkan pada zaman dahulu dalam keadaan bekerjaya bagi wanita itu tidak seperti pada hari inilah. Jadi di situ tu kadang orang bangkit macam mana harta keadilan dalam pembahagian. Wallahu a'lam. Ana pun tak reti nak jawab benda macam ni. Wallahu a'lam.
Cuma mungkin ada satu mekanisme, iaitu dia ada satu konsep sebelum faraid itu, sebelum mak ayah mati tu dia ada konsep pembahagian harta. Sebelum tu dia panggil wasiat, kan? Macam mana kita nak nak handle dalam tajuk wasiat dengan faraid itu? Itu kena tanyalah orang bidang dia lah. Ana tak mahir dalam bab faraid. Itu tanya orang yang bidang faraid. Itu wallahu alam. Ada lagi soalan lain? Sila kalau ada siapa nak tanya. Jazakallah khair. Haji Yusri. Okey, ada lagi tak? Kalau tak ada cukuplah kot. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.